Hai, bertemu lagi bersama saya Connie Grace. Baik, episod kali ini Connie akan membawa kita semua bagaimana prosedur untuk kita membawa kucing ataupun pusa menerusi penerbangan. Kali ini Connie ingin membawa anda untuk berjumpa bersama seorang pemuda di mana dia mempunyai satu pengalaman bagaimana dia membawa kucingnya ataupun pusat menerusi penerbangan dari Sarawak ke Semenanjung dan juga berpatah balik lagi di Semenanjung ke Sarawak. Mungkin Encik boleh perkenalkan diri anda dulu. Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, saya Azrin Noah ataupun dikenali sebagai Iin, iaitu saya merupakan bekas breeder kucing dan saya berpengalaman bawa kucing dari Semenanjung ke Sarawak dan Sarawak ke Semenanjung. Kita informal je lah. So, kita ada pusa sih. Okey, kami ada pusa. Pusa kami di situ, itu di Kuching, kami ada 3 ekor pusa berbakar American Shorthair, Scottish Strait dan local cat, domestic Shorthair. Mungkin ramai yang nak tunggu. Macam mana prosedur cara kita mau umbak pusa dari okeylah contohnya dari Sarawak ke Semenanjung teh. Macam mana prosedur? Susah sih oh. Okey, mun patia mun orang si pernah polahnya maybe akan ada susah as long kami dulu saya ada pengalaman pun kami try polah kami pun and bertanya dengan orang di sekeliling yang kami kenal. Jadi mungkin kita boleh cerita sikit macam mana prosedurnya? Okey, prosedur pusat tu nak mada susah si jua, nak mada senang si jua lah. Yang ngam-ngam. Okey, untuk ngembak pergi ke Semenanjung dari Sarawak, ini place dalam daerah Sarawak, kita mesti mulakan dengan untuk import export permit. Mostly export permit diutamakan dengan health certificate daripada pihak kerajaan. Daknya akan keluar untuk kita ngembak. Maksudnya kita akan ke klinik haiwan ke ataupun macam mana? Kita akan ke bukan klinik, kita akan ke pejabat haiwan iaitu veterina di Semengguk, Batu 10. Di sini kita akan mula appointment dengan sidaknya untuk ngembak pusat untuk export permit. Okey, di Semenanjung sidak ejen akan urus. Kita mesti ada ejen. Kita boleh personal. Di situ boleh personal untuk export dengan health certificate lah. Di sini kita mula import, but mostly kami madah sebelum mula prosedur semua kita mesti minta kebenaran dengan pihak DVS ataupun veterina daripada Putrajaya. So ejen dekat Semenanjung akan mula surat untuk veterina Putrajaya. Maksudnya lepas prosedur di pusat veterina di Sarawak dan kita alliance pula dengan di Semenanjung. Jadi bagaimana kita nak bawa kucing pusat ni masuk ke kapal terbang? Okey. Dari segi dia punya sangkar. Siap semua. Mula-mula first kita kita inform veterina Semenanjung iaitu dekat Putrajaya sebab kita nak buat pusat keluar. And then second kita pergi veterina Batu 10 iaitu government juga. Kita mesti buat pusat sebab doktor mau check. Mostly lah. Tapi yang penting vaksin mesti complete dengan rabies mesti complete. Okey? Rabies mesti complete valid. Lepas ya, complete semua untuk ngembak pergi airport, kita ada 2 pilihan. For mostly kami prefer pilih untuk hand carry. Hand carry means pusat kita akan ditimbang dalam kargo. Okey, sepanjang kita menyiapkan prosedur tu, berapa agaknya tempoh kita menunggu? Tu lama tak? Seminggu ke, sebulan ke? Untuk prosedur tu nyasi lama. Untuk DVS government Putrajaya yang ambil masa dalam paling lama pun 3 hari untuk approve dan yang approve. And then masa untuk yang lain untuk Sarawak tu nyasi lama dalam masa 2, 3, 4 hari je. Okey, untuk menerusi airplane kami dah ada 2 type iaitu by cargo dengan hand carry. So prefer kami hand carry isi banyak kerja. Hand carry is mostly anggaran kosnya dalam 1,000 something ke atas untuk seekor pusat. Bila second pusatnya akan jadi murah lagi for harga pusat lah. So untuk kargo yang akan pergi check in dekat ruang check in, so kita boleh mbak hand carry pusat kita. Carrier pusat kita mbak dekat tempat penimbang. So 1 kilo dalam anggaran RM22 ke atas. Baik, itu saja buat masa ini. Kita akan jumpa lagi di tempat sama dan juga orang yang sama.
Kembali lagi bersama saya Connie Grace. Kali ini kita akan terus mengupas lagi bagaimana prosedur untuk membawa pusak menerusi penerbangan. Baik Iin, saya tadi tertanya-tanya lah, ada sih cabaran di sepanjang kita menyediakan dokumen-dokumen pusak tu mun kita mau umbak pusak ke Semenanjung. Okey. Setakat tu daripada cabaran is yang kami dapat adalah just customer. Okey, sometimes customer cerewet, sometimes customer macam beri kerjasama yang bagus. So setakat dokumen, setakat tu saya dah masalah. Ceritakan sedikit mengenai apakah nama-nama dokumen yang kita perlu ada. Okey, setakat tu dokumen penting adalah untuk pusat untuk bak ke Sarawak ke Semenanjung adalah export permit, import permit dengan health certificate. Tiga yang sangat penting. Yang penting rabiesnya mesti valid dengan vaksin core-nya mesti valid juga. Sekali dengan dia punya rekod kesihatan tu kah? Vaksinnya Sekali adalah bawa juga. rekod kesehatannya. Jadi okey, selepas tu bagaimana jika kita bawa kucing pusak tu masuk ke dalam belon? Macam bagaimana tu? Ada tempat khusus kah ataupun mereka duduk bersama kita di sebelah? Okey, untuk pusakannya mesti disediakan carrier yang kita telah beli. Okey, owner yang telah beli dengan carriernya. Okeynya ada tempat khas di dalam belon, iaitu tempat sidaknya punjak. Nya di dalam kargo bersama dengan beg, tapi nya ada tempat khasnya. Nya bukan tepi kita. It's not same macam luar negara, tapi kita pun ada khusus bilik tidaknya dekat bawah ya. Maksudnya kita sendirilah yang akan bawa pusak tu masuk ke dalam kargo orang ataupun staff? Seda. Kita just engkah dekat counter check-in, sidak staff MAS ataupun Malaysia Airlines akan uruskannya. Mengenai bagaimana pula dengan sangkar? Perlu yang besi kah ataupun bagaimana tu? Yang sesuai lah. Sangkar yang sesuai untuk diembak adalah carrier yang kami orang selalu pakai adalah plastik. Nya bukan kandang besi, bukan yang besi yang segi empatnya adalah plastik yang selalu diembak pergi vet lah. Maksudnya itu adalah sangkar yang diluluskan. Ni khusus untuk senang dibawa pergi sini-sini. Kami akan tunjukkan seperti gambar lah yang akan diberi lah. Jadi okey, contohnya kita dalam penerbangan sepanjang perjalanan mau ke Semenanjung tu, bagaimana jika kucing pusak kita ni bertindak agresif? Macam apa yang kita perlukan Okey, buat? setakat tu kami pernah nemu pusat agresif sepanjang kami mula perkhidmatan tu, tapi untuk pusat agresif bagi dia relax seolah-olah jangan beri sidaknya nangga sekeliling orang sebab ada certain pusatnya takut dengan orang yang ngami. Jadi bagaimana kita nak tackle situasi berkenaan? Kan kita mau terbang ni dan kita mesti belai duduk kucing tu, jangan sabar kita nak terbang ni. Perlu bercontoh kah atau macam mana? Sometimes ada owner yang malah macamnya, tapi sometimes ada kucing yang relax ya, sebab sidaknya sometimes dia takut. So dia relax. Kucing jarang nak jumpa agresif. Jadi okey, sebelum kita nak flight, perlu tak kita bagi diorang makan dulu kah ataupun sepanjang perjalanan tu kita bagi diorang makan? Okey, untuk bab ya kami cadangkan 6 hour before flight kita orang beri makan 8 hour before flight. Untuk minuman kita orang mesti sediakan, takut pusat kita orang haus. Yang penting makanan untuk elakkanlah untuk biar adanya berpuasa. Okey, cerita mengenai selupa nak tanya. Bagaimana kita nak simpan air perlu yang berbotol kah ataupun macam mana? Okey, soalannya sangat menarik. Okey, untuk penyimpanan air kita orang mesti pakai yang macam hamster tau. Yang macam hamster tapi tahu. it's not a very big one, the smallest one lah. It's easy untuk bawa and mudah tumpah lah. Baik Iin, saya mau tanya, adakah pusak tu mesti di kuarantin? Okey, setakat tu dari KL ke Kuching Bintulu Kemiri any daerah Sarawak yang ada tempat pusat kuarantin pusak haiwan, live animal mesti kuarantin. Dulunya 1 month, sekarang nya dikurangkan kepada 2 minggu. Kenapa? Sebab kucing tu perlu di kuarantin kah? Disebabkan masalah satu adalah untuk penularan wabak rabies. Jadi contohnya kita punya kucing ni dikuarantinkan, diorang ni dipantau oleh doktor haiwan kah ataupun bagaimana? Setakat tu owner boleh lawat ikut masa office hours.
Untuk di Kuching yang ada di Sekamah, kuarantin Sekamah. Okey, untuk di Semenanjung, ejen yang uruskan ada di dekat dengan airport. Hotel, animal hotel lah. Okey, In, bagaimana dengan tempoh persediaan kita untuk menyiapkan semua keperluan-keperluan pusat tu untuk diembak ke Semenanjung? Okey, tempohnya si lama. Okey, berdasarkan bila kita orang fly lah. Paling senang for kami pernah madah tadi, hand carry is easy lah. Si banyak urusan dan kosnya lebih rendah daripada pakai kargo. So persiapannya si lama, ikut bila kita on fly, contohnya seminggu dah siap, contohnya minggu depan kita orang nak terbang pun boleh macam ni. Oh, okey. Mungkin kita nak ingatkan balik kepada penonton sekiranya mereka ingin membawa pusat mereka menerusi perkhidmatan penerbangan kan. So wajib memerlukan dokumen Dokumen penting, import export permit penting, Daripada- health certificate daripada veterina government. yang kedua. Yang kedua adalah sediakan sangka yang okey selesa untuk dannya, ikut berat badan dannya. Okey, sediakan untuk hand carry, sediakan duit secukupnya sebabnya berdasarkan berapa kilo berat pusat yang kita orang embak. Okey. Baik, itu saja episod kali ini. Koni harap agar soalan-soalan yang sedah tanya tadi dapat menjawab persoalan-persoalan bagi anda yang pencinta pusat. Baiklah, sekian saja untuk hari ini. Kita akan berjumpa lagi di episod yang akan datang.